Tiba-tiba Abang Azmil dia terdengar bunyi salah satu pintu bilik air ni ditutup ataupun dihempas dengan kuat tau. Boom, macam tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali lagi kita di dalam channel ini. Korang semua bersama saya, Afar Roslan. Saya akan berceritakan tentang kisah seram hantu di dalam channel A2J ini. Apa khabar semua? Saya harap semuanya dalam keadaan sihat-sihat saja. Dan Alhamdulillah, pada malam ini saya ada sedikit masa dan juga ruang untuk saya shoot video pada malam ini. Setelah hampir 2 ke 3 minggu saya tak ada keluarkan cerita baru di dalam channel saya. Apa-apa pun, saya nak ucapkan selamat datang bagi sesiapa saja yang baru je terjumpa channel ini. Kalau korang suka akan cerita kisah seram hantu, bolehlah support saya dengan tekan butang subscribe. Tekan juga butang loceng, kalau boleh like dan juga komen. Bagi sesiapa yang dah subscribe tu, kalau boleh saya minta teruslah menyokong saya. Dan saya ucapkan terima kasih bagi sesiapa yang sentiasa menyokong saya. Okeylah, macam biasa, sebelum saya memulakan cerita, ingin saya ingatkan. Di dalam setiap penceritaan, janganlah korang semua terlalu taksub dan juga percaya. Cukuplah sekadar hanya menjadikan ianya sebuah cerita. Okey, tanpa kita membuang masa, jomlah kita mulakan cerita untuk episod kali ini. Keep rolling. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Baiklah, episod yang ingin saya kongsikan kepada korang semua pada malam ini. Cerita ini dikongsikan oleh Abang Azmil melalui email dan ini adalah cerita yang kedua yang Abang Azmil kongsikan. Cerita yang pertama dah pun saya cerita di episod yang sebelum ni. Kalau sesiapa yang belum tengok lagi boleh check out dekat channel saya lah. Tajuk dia adalah pengalaman seram ketika memancing. Dan episod yang kedua ni yang Abang Azmil kongsikan pula kisah pengalaman seram Abang Azmil ketika dia warded di salah sebuah hospital. Baiklah, cerita dia begini. Kejadian ini berlaku sekitar pada tahun 2007 macam itu, di mana Abang Azmil ni demam. Dah 3 hari Abang Azmil demam. Demam yang on off macam itu. Dan dah 3 hari berturut-turut jugalah Abang Azmil ni pergi ke salah sebuah klinik kesihatan kerajaan untuk mendapatkan rawatan. Disebabkan dah 3 hari berturut-turut Abang Azmil pergi ke klinik kesihatan ini, pada hari yang ketiga Abang Azmil pergi, Abang Azmil diminta darahnya untuk diambil. Jadi selepas darah Abang Azmil dah diambil, tak lama selepas itu keputusan darah pun keluar. Selepas keputusan darah dah keluar, Abang Azmil disahkan kena demam denggi. Disebabkan Abang Azmil kena demam denggi, so Abang Azmil serta-merta kena tahan ward. Jadi Abang Azmil pun dihantarlah ke salah sebuah hospital kerajaan di area Lembah Kelang. Di area KL Selangor macam itulah. Hospital yang mana tu memang Abang Azmil tak ada bagi tahu dekat dalam email. Setibanya Abang Azmil di hospital tersebut, selepas dah didaftarkan macam gitu, Abang Azmil pun diminta untuk tukar pakaian, pakai baju pesakit tu. Jadi selepas Abang Azmil dah tukar pakaian dia dan Abang Azmil diminta untuk tangan dia dicocok lah ke dua-dua belah tangan dia. Sebelah tangan lagi kena cocok untuk tempat ambil darah dan sebelah tangan lagi kena cocok untuk masuk air. Jadi selepas itu Abang Azmil pun dibawalah ke ward di mana yang Abang Azmil ni kena duduk. Setibanya Abang Azmil di ward tersebut, Abang Azmil kata memang dia nampak ada ramai pesakit lah. Biasalah kan kalau hospital kerajaan ataupun klinik kesihatan kerajaan ni akan ada ramai pesakit lah. Sehingga kan kata Abang Azmil pada ketika itu katil Abang Azmil ni tak pasti. Diorang ni ambil katil Abang Azmil ni daripada mana. Katil Abang Azmil ni diletakkan di tengah-tengah tau. Di tengah-tengah antara 2 katil lah. Yang memang dah ada dalam barisan katil kiri dan kanan.
Punyalah penuh masa tu, sampaikan katil Abang Azmil ni diletakkan di tengah-tengah tu. Pada masa tu Abang Azmil memang tak fikir sangatlah pasal nak selesa ke apa ke semua. Masa tu Abang Azmil cuma fikir yang dia ni nak cepat-cepat sembuh saja. Setelah dah 2 hari Abang Azmil wadid di hospital itu, Abang Azmil ni pun adalah kenal dengan salah seorang pesakit yang wadid dekat situ juga. Nama dia Azim, tetapi bukanlah nama yang sebenar. Abang Azmil kata Azim ni pun kena demam denggi juga, dan dah seminggu Azim ni wadid dekat hospital itu. Walaupun dah seminggu Azim ni wadid dekat hospital, namun demam denggi Azim ni tak menunjukkan tanda-tanda untuk sembuh dalam masa yang terdekat. So masa pun berlalu. Pada hari keempat Abang Azmil wadid dekat hospital tersebut, masa tu waktu tengah hari macam itu, tiba-tiba datang seorang nurse dan juga seorang doktor ke katil Abang Azmil, dan mereka bagi tahu kepada Abang Azmil yang Abang Azmil ni kena berpindah ke ward yang lain. Abang Azmil kena berpindah ke ward tingkat atas sebab kebetulan pada masa tu dekat ward tersebut terdapat katil yang kosong. Jadi macam Abang Azmil ni sedang dia kemas-kemas barang dia, sempatlah Abang Azmil ni tengok ke Azim, dan Abang Azmil kata pada ketika ini Azim sedang tidur. Abang Azmil kata memang start daripada semalam lagi lah dah nampak keadaan Azim ni semakin teruk, dan start daripada semalam jugalah yang Azim ni dah tak banyak berborak dengan Abang Azmil. So Abang Azmil ni dia tak sempat lah, tak dapat lah nak bagi tahu dekat Azim yang Abang Azmil kena berpindah ke ward yang lain. Jadi setibanya Abang Azmil dekat ward yang Abang Azmil kena pindah ni, ward ni terletak di tingkat atas daripada ward yang sebelum ni Abang Azmil duduk. Abang Azmil kata dekat ward tersebut terdapat 8 katil yang dibahagikan 4 kanan, 4 kiri macam gitu, dan Abang Azmil dapat katil yang paling hujung sekali. Dan pada masa Abang Azmil berpindah dekat ward tersebut, Abang Azmil kata kebetulan dekat sebelah katil Abang Azmil ni, pesakit tu dia dapat keluar ward pada hari ini. So kiranya nanti katil sebelah Abang Azmil ni akan kosong lah. Jadi tibanya waktu malam selepas Abang Azmil dah makan ubat dan darah dia pun dah diambil, Abang Azmil pun hanya baring-baring sambil rehatkan diri dia, sampailah Abang Azmil ni tertidur. So sedang Abang Azmil ni tertidur, tiba-tiba Abang Azmil terjaga. Abang Azmil terjaga sebab masa tu dia terasa macam dia ni nak pergi buang air kecil. Masa Abang Azmil terjaga ni, masa tu keadaan memang dah gelap. Sebab Abang Azmil kata mungkin masa tu dah lewat malam lah. Masa tu jam mungkin dah lebih kurang dah pukul 12 lebih, dah pukul 1 macam itu. Dan keadaan masa tu memang dah sunyi. Masa tu yang ada lampu pun dekat area kaunter dekat tingkat tersebut, di mana dekat kaunter tu adalah dalam 2 orang nurse macam itu yang duduk dekat kaunter tu. Masa Abang Azmil terjaga ni, Abang Azmil dia tidur menghadap ke sebelah sini tau. Kiranya Abang Azmil ni tak tidur menghadap ke sebelah katil Abang Azmil yang memang kosong ni lah. Masa Abang Azmil terjaga ni, Abang Azmil kata dia ni rasa seperti diperhatikan tau. So disebabkan Abang Azmil ni dia tak nak fikir bukan-bukan, dan pada masa yang sama dia ni memang dah tak tahan nak buang air kecil. Jadi Abang Azmil ni pun bangun dan duduk dulu dekat katil dia, dan Abang Azmil perasan seperti ada orang tahu dekat sebelah katil dia ni. So Abang Azmil ni pun cepat-cepatlah toleh ke arah sebelah katil dia ni. Alangkah terkejutnya Abang Azmil ni, apa yang dia nampak dekat sebelah katil dia ni rupa-rupanya adalah Azim. Walaupun masa tu Abang Azmil terkejut, tapi dia berasa lega lah dekat dalam hati dia. Sebab yang dia nampak ni adalah Azim, kawan yang dia kenal beberapa hari lepas. Tapi masa tu Abang Azmil agak pelik lah, sebab Azim ni hanya memerhati ataupun memandang tepat ke arah Abang Azmil sambil tersenyum saja ke arah Abang Azmil. Tapi Abang Azmil teruslah menegur Azim ni. Abang Azmil tanya kepada Azim, Azim, kau pun dapat tukar ke ward atas ni juga ke? Bila kau pindah ke ward atas ni? Abang Azmil kata masa ni Azim hanya pandang je ke arah dia dan sambil hanya tersenyum je ke arah Abang Azmil. Jadi disebabkan Abang Azmil ni dah tak tahan nak buang air kecil, so Abang Azmil pun teruslah tegur lagi sekali Azim. Abang Azmil kata tak apalah, aku nak pergi tandas sekejap ni. Dan Abang Azmil kata Azim ni hanya menganggukkan kepala dia dan sambil tersenyum lagi ke Abang Azmil. So Abang Azmil ni pun teruslah berlalu pergi dan pergilah ke tandas.
Setibanya Abang Azmil dekat tandas, masa tu Abang Azmil memang rasa seram lah. Yelah, biasalah kan dekat hospital kan, lepas tu dah tengah malam macam itu, jadi memang agak sunyi sedikit lah. Disebabkan Abang Azmil ni dia tak nak lah fikir yang bukan-bukan, tak nak lah fikir pasal yelah makhluk-makhluk gaib ni apa semua. Abang Azmil pun masuklah ke dalam tandas dan Abang Azmil masuklah ke salah sebuah bilik air. So sedang Abang Azmil ni dia buang air kecil, tiba-tiba Abang Azmil dia terdengar bunyi salah satu pintu bilik air ni ditutup ataupun dihempas dengan kuat tau. Boom, macam tu. Lepas tu Abang Azmil agak terkejut jugalah. Dalam keadaan Abang Azmil ni terkejut sambil sedang buang air kecil dia tu, tiba-tiba dia terdengar pula bunyi tangisan. Tapi Abang Azmil kata dia bukannya dengar bunyi tangisan orang perempuan menangis. Selalunya kalau orang yelah kena kacau kan dengar bunyi tangisan orang perempuan menangis kan. Tapi Abang Azmil kata masa ni dia terdengar bunyi tangisan orang lelaki tau. Tapi Abang Azmil kata dia dengar tangisan tu sayup-sayup je. Masa ni memang Abang Azmil kata dah meremang lah. Naik meremang bulu roma dia satu badan. Dan masa tu terdetik dalam hati Abang Azmil, sudah kan. Nasib baiklah masa tu dia cuma nak buang air kecil je. Kalaulah dia buang air besar, tak tahulah macam mana kan. Dan Abang Azmil masih lagi terdengar bunyi tangisan tu. So selepas dah selesai buang air kecil, Abang Azmil pun cepat-cepatlah basuh, cepat-cepat cuci. Abang Azmil terus keluar daripada tandas tu dan Abang Azmil terus berjalan dengan laju pergi semula ke wad dia. Setibanya Abang Azmil dekat wad dia, dekat katil dia, Abang Azmil nampak yang Azim ni dah pun tidur. So disebabkan Azim dah tidur, Abang Azmil pun mengambil keputusan untuk sambung tidur semula lah. Sehingga kan waktu pagi, masa tu tak adalah pagi sangat. Abang Azmil kata lebih kurang jam pada ketika itu pukul 5.30 pagi macam itu, memang belum waktu subuh lagi. Abang Azmil dikejutkan sebab darah dia nak kena ambil dan Abang Azmil kata pada ketika itu memang semua pesakit lah yang dekat wad Abang Azmil ni darah dia kena ambil sebab mereka semua ni pun kena demam denggi juga. Tetapi apa yang membuatkan Abang Azmil pelik, Abang Azmil tengok cuma darah yang Azim ni sahaja tak diambil tau. Kesemua pesakit darah masa tu memang kena ambil, cuma Azim ni je. Tapi apa yang Abang Azmil perasan masa tu Azim sedang tidur. Disebabkan Abang Azmil mengantuk pada masa tu, so Abang Azmil pun hanya mengendahkan je lah benda tu. Dan Abang Azmil pun sambung tidur sehinggalah lagi sekali Abang Azmil dikejutkan untuk bangun sarapan pagi dan lepas tu Abang Azmil kena makan ubat. Entah kenapa Abang Azmil kata pada hari kelima Abang Azmil wada ni, dia berasa macam badan dia tak berapa nak sihat sangat. Mungkin disebabkan gangguan yang dia kena pada malam tadi tu. So pada hari kelima yang Abang Azmil wada ni, memang Abang Azmil kata dia banyak tidur je lah. Kalau dia bangun pun disebabkan nak kena ambil darah dan untuk makan dan kena makan ubat macam itulah. Tapi apa yang Abang Azmil perasan, waktu siang Abang Azmil tak ada nampak pun Azim ni berada dekat sebelah katil dia. So disebabkan pada hari yang tu Abang Azmil tak berasa sihat sangat. Jadi Abang Azmil ni dia memang tak ada tanya dekat siapa-siapa lah mana perginya pesakit dekat sebelah katil Abang Azmil ni kan. Nak dipendekkan cerita, pada hari yang tu selepas Abang Azmil dah pun makan malam dan Abang Azmil dah pun makan ubat, pada malam tu Abang Azmil ni tidur agak awal sedikit sebab Abang Azmil memang masa tu pada hari yang kelima tu Abang Azmil memang berasa tak berapa nak sihat sangat. So Abang Azmil pun tidur awal sampailah pada lewat tengah malam, lagi sekali Abang Azmil terjaga. Kali ni Abang Azmil kata dia terjaga bukannya dia nak pergi tandas ataupun nak buang air, tetapi Abang Azmil terjaga disebabkan dia terdengar lagi sekali bunyi tangisan yang sama dia dengar semalam waktu dia pergi ke tandas tu. Tetapi Abang Azmil kata kali ni tangisan tu dia dengar betul-betul dekat. Tangisan tu datang seperti daripada sebelah katil Abang Azmil ni. Abang Azmil memang dia tidur, dia suka menghadap yang ke sebelah sini. Dia menghadap ke belah dinding tu lah. So Abang Azmil dia kata dia dengar bunyi tangisan tu datang daripada katil sebelah dia. Tetapi pada masa ni Abang Azmil masih lagi tak nak fikir yang bukan-bukan tau. So masa Abang Azmil terdengar bunyi tangisan tu, terdetik dekat dalam hati Abang Azmil Azim. Terus Abang Azmil ni teringat akan Azim. So Abang Azmil pun daripada dia pandang ke sebelah sini, terus dia berpaling
pandangan dia pandanglah ke arah sebelah katil dia ni. Bila Abang Azmil berpaling pandangan dia pandang ke sebelah katil dia ni, alangkah terkejutnya Abang Azmil ni. Apa yang dia nampak bukanlah Azim tau, tetapi Abang Azmil nampak hantu bungkus tu, Encik Po tu tau, yang sedang memandang ke arah Abang Azmil juga. So disebabkan masa ni Abang Azmil terkejut, jadi secara spontan Abang Azmil terus menjerit. So disebabkan jeritan Abang Azmil ni memang kesemua pesakit yang berada sama ward dengan Abang Azmil ni terjagalah. Abang Azmil kata masa tu dia jerit sambil dia pejam mata. Tak lama selepas tu datanglah 2 orang nurse dan juga seorang doktor ke katil Abang Azmil ni. So mereka pun tengoklah keadaan Abang Azmil ni. Lepas tu yang doktor ni pun ceklah keadaan Abang Azmil ni. Selepas keadaan Abang Azmil dah pun tenang, so mereka pun bertanyalah kepada Abang Azmil apa yang dah berlaku. Dan Abang Azmil pun ceritalah kepada diorang apa yang dah berlaku kepada Abang Azmil ni. So disebabkan diorang tengok keadaan Abang Azmil ni macam ini, doktor yang bertugas pada malam tu pun duduk dekat situ dan temankan Abang Azmil pada malam tu. Dan Abang Azmil kata masa tu memang dia tak dapat dah nak tidur, nak lelakkan mata, tetapi Abang Azmil memang dia baring je dan pejamkan saja mata dia. Jadi tiba waktu pagi tu, so yang doktor dengan nurse ni pun datanglah ke katil Abang Azmil semula dan tanyalah lagi macam mana keadaan Abang Azmil kan. So Abang Azmil pun terus bertanya kepada diorang tahu pasal nama pesakit yang nama Azim ni. Abang Azmil tanya kepada diorang nama penuh Azim ni tahu. Tapi Azim ni bukanlah nama yang sebenar ya. Yelah bila kita duduk hospital kan, dekat kita punya katil tu diorang akan macam tampal tau, macam plate macam itu kan. Lepas tu kat situ adalah nama kita. Jadi masa Abang Azmil ni duduk sama ward dengan Azim, Abang Azmil ni memang ada terbacalah nama penuh Azim. Dan Abang Azmil tanyalah kepada diorang ni kan pasal nama pesakit yang Azim ni lah. Jadi diorang ni pun agak terkejut jugalah kan dengan nama yang Abang Azmil ni bagi tahu dekat diorang. Dan diorang pun bagi tahu dekat Abang Azmil yang sebenarnya Azim ni dah pun meninggal 2 hari lepas. Hari di mana yang Abang Azmil ni kena pindah ke ward yang lain. Dan diorang kata Azim ni meninggal masa tu lebih kurang dekat-dekat maghrib dalam pukul 7 macam tu. Macam Abang Azmil ni kan dia pindah ke ward tengah hari kan. Dan Azim meninggal pada malam tu lebih kurang dalam pukul 7 macam tu. Masa tu Abang Azmil ni agak terkejut jugalah dengan apa yang mereka bagi tahu kepada Abang Azmil ni. Okay, baiklah, sampai sini saja cerita untuk episod kali ini, cerita untuk pada malam ini. Itulah dia pengalaman kisah seram yang kedua yang Abang Azmil kongsikan kepada saya. Baiklah, sampai sini saja cerita untuk episod kali ini, cerita untuk pada malam ini. Apa-apa pun saya nak minta maaf. Andai kata ada masih lagi yang terkurang dalam penceritaan saya minta maaf. Dan bagi sesiapa yang baru je terjumpa channel ini secara sengaja atau tak sengaja, kalau korang suka, kalau boleh saya mintalah korang support saya dengan tekan butang subscribe, tekan juga butang loceng, kalau boleh like dan juga komen. Bagi sesiapa yang dah subscribe tu, kalau boleh saya minta teruslah menyokong saya. Dan bagi sesiapa yang sentiasa menyokong saya tu, saya ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak. Okey, semoga kita berjumpa lagi di cerita yang akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.